Yang saya hormati lagi saya kasihi Sahibul Fadilah Tuan Imam, seterusnya Tuan Bilal, saf kepimpinan Surau Al-Aziz, muslimin muslimat, ibu ayah, mudah-mudahan didoakan sentiasa berada dalam kebaikan dan mudah-mudahan kita semua diredai dan dirahmati oleh Allah insya-Allah. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah, kerana pada malam ini kita masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kesempatan untuk kita sama-sama hadir ke surau ini bagi mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan kita juga dapat bersama-sama pada malam ini berada dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan apa yang bakal kita bicara dan kita kupas pada malam ini mampu memberikan kita oleh yang kita lakukan itu lebih banyak, dan juga mudah-mudahan ia menjadi suatu pemangkin dan juga penguat diri kita untuk tidak pernah rasa jemu-jemu melakukan ketaatan kepada Allah walaupun Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. InsyaAllah pada malam ini muslimin dan muslimat kita akan membicarakan satu tajuk yang ada hubung kaitnya juga dengan Ramadan yang sudah pun kita lalui lepas. Yakni tajuk yang kita akan bicarakan pada malam ini, yakni sifat mukmin setelah berlalu perginya Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Ramadan pergi meninggalkan kita belum lagi sebulan sidang jemaah. Yang mana menghampiri kepada sebulan Ramadan meninggalkan kita, seharusnya kita perlu tanya dan muhasabah kepada diri masing berkenaan dengan sifat kita setelah mana perginya Ramadan. Adakah sama seperti mana kita berada di dalam Ramadan? Dan kita lihat rata dari kalangan kita hari ini sidang jemaah, bila mana Ramadan pergi, maka amalan kebaikan kita juga turut pergi bersama Ramadan. Mungkin surau kita sudah lagi tidak rasa untuk sering kali ataupun acap kali kita melazimi. Sedekah mungkin kita ini tidaklah sehebat dalam Ramadan. Bahkan Quran pun mungkin kita sudah pinggirkan dia. Maka apa yang patut kita nilai dan juga kita muhasabah pada malam ini bila menyebut tentang sifat mukmin setelah berlalu Ramadan. Bila mana menyebut tentang sifat mukmin, satu benda yang perlu kita muhasabah sama-sama pada malam ini, satu perkataan dan satu nasihat yang pernah dinyatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal, alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kunu liqabulil amal, jadilah kamu semua seseorang yang sentiasa memikirkan bagaimana kaedah dan bagaimana caranya untuk amalan yang kamu dah kerjakan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Asyadda ihtimaman minkum bil amal, bukan hanya sekadar kamu memikirkan dan juga kamu bersemangat untuk melakukan satu-satu amalan semata-mata. Alam tasma'u azza wa jalla yaqul, tidakkah kamu pernah mendengar Allah Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran menerusi suratul Maidah ayat yang ke-27, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan dari hamba-hambanya yang memiliki sifat-sifat takwa yang sebenar. Tuan-tuan, perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini kalau mana kita amati dan juga kalau mana kita teliti satu persatu. Pertama sekali, sifat mukmin itu dia bukan hanya tahu melakukan amalan, tetapi orang mukmin itu dia mesti tahu juga dan mengambil penting juga bagaimana cara dan kaedahnya untuk setelah amalan yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Itu kalau yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali
sifat mukmin di sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan kepada kita berkenaan dengan para salafus salih dahulu, setelah mana mereka usai melaksanakan ibadat dan juga usai daripada menjalani tanggungjawab di dalam Ramadan, maka mereka tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Ta'ala dengan permohonan supaya Allah terima ibadat Ramadan mereka selama berapa lama, tuan-tuan? 6 bulan ke depan. Tuan-tuan bayangkan betapa khawatir dan betapa risaunya para salaf dahulu, tuan-tuan. Bila mana mereka itu selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ibadat dalam Ramadan, mereka ni khawatir sampaikan 6 bulan ke depan mulut mereka tidak henti-henti dengan ucapan, ya Allah, terimalah ibadah Ramadan, terimalah puasa kami, terimalah qiyam, terimalah bacaan Quran kami, terimalah segala apa yang dilakukan dalam Ramadan itu di sisi. Ini apa yang mereka minta, tuan. Sebab itu kita perlu faham sifat kita setelah mana melakukan satu-satu amalan, seharusnya dan sepatutnya rasa khawatir dan bimbang. Kalau amalan yang kita lakukan itu Allah Ta'ala tak terima dan Allah Ta'ala tolak. Kalau kita nak muhasabah sendiri pun, tuan-tuan, daripada amalan yang kita dah kerjakan, nak banding dengan para jauh sangat, tuan-tuan. Kita bayangkan dan juga kita lihat dan renung amalan yang kita dah lakukan dalam Ramadan. Tak payah nak tengok amalan orang, kita renung amalan kita sendiri. Tuan-tuan bayangkan, di dalam puasa Ramadan yang lalu, apa yang kita dah laksana dan apa yang kita dah usahakan sepanjang Ramadan. Mungkinlah kita berjaya puasa selama sebulan penuh, tuan-tuan. Alhamdulillah. Cuma di sebalik puasa tu cuba tuan-tuan lihat dan tuan-tuan amati satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, man lam yada' qawla dzur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatu ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis riwayat Muslim, tuan-tuan. Hadis sahih. Nabi kata apa, tuan-tuan? Siapa-siapa yang ketika mana dia berpuasa tapi dia tak mampu untuk menahan lidahnya daripada perkataan zur, iaitu perkataan yang membawa kepada dosa, umpatan, makian, cacian, apa lagi, pembohongan, fitnah, adu domba. Ni merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang kata Nabi, siapa puasa dia tak boleh tahan lidah dia daripada perkataan-perkataan yang demikian. Wal 'amala bihi, dan dia tetap kekal mengucapkan perkataan-perkataan tersebut ketika mana dia berpuasa, falaysa billahi hajat, tidaklah Allah Ta'ala berhajat kepada puasa dia, melainkan hanya sekadar dia menghalang dia daripada tak makan dan tak minum. Dengan makna apa, tuan-tuan? Allah tak nilai amalan puasa dia, tapi apa yang dia hanya dapat? Lapar dan dahaga. Bahkan kalau tuan-tuan lihat juga dalam hadis Nabi SAW sebutkan kepada kita berkenaan dengan orang berpuasa ni, dalam hadis riwayat Ahmad, rubba sa'im, kata Nabi, hazzahu min siyamihi al-ju'i wal 'atash. Ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan dahaga. Bila mana kita menilai diri kita masing-masing, saat kita berpuasa, ya, daya menahan diri daripada tak makan tak minum. Tapi cuba tuan-tuan nilai apa yang dah kita buat ketika mana Ramadan. Mulut kita mampu dah kita jaga daripada pembohongan, daripada perkataan kotor, daripada maki hamus, cacian, fitnah, sehingga tahap yang mana kadang-kadang mengumpat dan sebagainya. Dan hari ini pula medium lidah itu dah disokong pula dengan jari jemari, yang namanya kita ni duk type benda yang bukan-bukan. Benda itu mewakili kepada lidah itu, sebab dia mewakili kepada pertuturan kita, komen-komen kita dan sebagainya. Nah, sekarang bila
mana kita melihat dan muhasabah segala kekurangan yang kita dah lakukan dalam Ramadan yang lepas sidang jemaah, yang baru saja meninggalkan kita, tuan-tuan, maka apa yang patutnya kita ini letakkan pada diri kita? Agak-agak amalan puasa yang aku buat ni Allah terima ke tak? Kalau tengok daripada diri kita masing-masing lah, sepanjang bulan Ramadan apa yang kita nak kerjakan dan apa yang kita laksanakan. Maka kalau mana kita itu memikirkan tentang hal tersebut, apa yang sepatutnya selaku mukmin buat? Dia perlu cari jalan. Dia perlu berusaha sampai amalan yang dilakukan itu agar Allah Ta'ala terima. Dah Ustaz, Ramadan dah lepas dah. Kalau ikutkan kekurangan-kekurangan yang Nabi kata, puasa yang dilakukan itu tak ada nilai di sisi Allah, semua itu saya dah buat. Dalam puasa kita punya mulut tak boleh tahan. Dalam puasa kita punya mulut ni duk bohong juga, tuan-tuan. Dalam puasa mulut kita ni duk maki hamun orang juga. Nabi kata apa? Falaisa lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang ni tak dapat apa-apa, dia hanya dapat lapar dan dahaga. Jadi kita dah fikir balik kata, aku ni buat benda. Jadi pasti yang kata puasa aku tu dah jadi sia-sia. Sia-sia puasa tu, tuan-tuan, adakah boleh kita tebus ketika saat ini? Jawapannya boleh. Dengan cara apa, tuan-tuan? Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita merayu kepada Allah Ta'ala. Merintih kepada Allah Ta'ala. Terimalah ibadah Ramadan kita. Sebab kita sendiri tahu apa yang kita buat dalam Ramadan. Jadi jangan letakkan kita pada tempat yang selesa. Dah puasa Ramadan habis dah. Kira confirm dah. Lagi-lagi pula 10 akhir Ramadan, 10-10 malam saya pergi Qiyamul. Confirm dah Lailatul Qadar. Ni tuan-tuan, walaupun 10 hari itu kita pergi, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena nilai dan faham juga, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tak nak berikan kita kebaikan pada malam tersebut, kita tak dapat, tuan-tuan. Kan Nabi sebut dalam hadis, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala haramkan dari dia memperolehi kebaikan pada malam-malam Ramadan itu, maka sikit pun dia tak akan dapat. Semuanya tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu, kita selaku orang beriman ni, tuan-tuan, sepatutnya dan seharusnya kita ini memikirkan bagaimana caranya amalan yang kita dah lakukan itu diterima oleh Allah. Tuan-tuan perasan ataupun tak? Di setiap kali kita mendirikan solat fardu, kita dicontohkan oleh Nabi SAW dengan wirid yang maksur daripada Nabi SAW, iaitu Nabi diriwayatkan setelah mana memberi salam, apa yang Nabi ungkapkan lepas bagi salam? Summa astaghfara thalathan. Nabi akan beristighfar sebanyak 3 kali. Apa simbolik Nabi istighfar lepas daripada sembahyang? Patutnya ucap syukurlah, kita ni dah lakukan ketaatan, bukan buat jahat. Jawapannya kata para ulama, disebabkan kerana nak menunjukkan betapa yang kita ini merasa bersalah atas kelalaian kita dalam soal melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita tahu, tuan-tuan, nilaian ibadah kita tu yang kita persembahkan pada Allah banyak kekurangan dan cacat celah. Maka bila mana ada perasaan takut itu, kita mohon ampun pada Allah, lantas kita ini berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita yang penuh dengan kekurangan. Jadi sebab itu Sayyidina Ali pesan, jangan hanya tahu beramal, tetapi fikirkanlah cara bagaimana amalan kita itu bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan lagi perkataannya, alam tasma'ullah azza wa jalla, tidakkah pernah kamu mendengar Allah Ta'ala pernah memperingatkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan dari mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, bila mana ada nilai takwa pada diri kita, ikhlas. Sebab tu setiap kali tuan-tuan hadir salat Jumaat, Tok Khatib tak pernah jemu memperingatkan kepada sidang jemaah supaya bertakwa. Bahkan sidang jemaah, kalau kata Tok Khatib terlupa nak bagi wasiat kepada jemaah tentang wasiat takwa, maka
khutbahnya dikira terbatas. Kerana apa tuan-tuan? Kerana takwa itu, pesanan takwa itu adalah rukun kepada khutbah yang perlu disampaikan. Apa pentingnya yang kata takwa ni tuan-tuan? Membuatkan jalan Allah Ta'ala terima amalan seseorang. Hanya dengan takwa saja tuan-tuan yang boleh mendorong dan mendesak diri seseorang melakukan amalan itu tanpa dipaksa. Dia akan lakukannya dengan rela hati. Bila rela hati, dia jadi ikhlas tak tuan-tuan? Dia jadi ikhlas. Tuan-tuan tengok sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Orang yang mana sidang jemaah, dia takut kepada penyakit yang dialami itu merebak lebih teruk. Merebak lebih teruk tuan-tuan, lebih kritikal lagi. Maka saat dia takut penyakit itu merebak lebih teruk tuan-tuan, apa tindakan dia akan buat? Dia akan cari jalan untuk ubat. Dan ketika mana dia ada jalan dan dia ada suatu penyelesaian yang mana sakit itu boleh dirawat dengan makan ubat juga. Boleh dirawat dengan makan ubat. Ketika tu tuan-tuan, dia perlu tak dipaksa dan didesak untuk makan ubat? Dia tak perlu tuan-tuan. Kerana dia nak selamatkan diri dia, dia takut yang mana penyakit tadi itu merebak lebih teruk tuan-tuan, maka dia akan makan ubat setiap waktu yang telah ditetapkan. Tuan-tuan bayangkan orang yang ada penyakit kronik ni tuan-tuan. Contoh kata tuan-tuan, dia makan ubat tu melepasi daripada waktu yang dah ditetapkan. Dia punya kalut, dia punya kelak kabut, dia punya risau tuan-tuan. Oh, tak makan ubat lagi dia. Tak makan ubat lagi dia. Dia risau tuan-tuan. Kerana apa? Ketakutan dia. Kalau sakit itu tadi tuan-tuan akan jadi lebih teruk. Begitulah hakikatnya perumpamaan tuan-tuan. Jika mana seseorang itu ada nilai takwanya kepada Allah, maka masa yang telah Allah Ta'ala tetapkan, waktu ni hang kena berhenti solat, waktu ni hang kena puasa, waktu ni hang kena melaksanakan ibadah haji, waktu ni sekian, segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dia takkan berani dan dia takkan rasa senang untuk melanggar. Solat dia takut nak tinggal, puasa dia takut nak tinggal, aurat dia takut nak buka, mengumpat dia takut. Segala apa benda yang boleh memudarat dan mendatangkan kemurkaan Allah, dia akan takut tuan-tuan. Maka bila dia takut tuan-tuan, apa yang akan membawa diri dia tuan-tuan? Dia akan buat apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan dengan rela hati ke paksaan? Rela hati. Kerana dia tahu tuan-tuan, apa yang dia lakukan itu pasti akan mendapatkan kebaikan. Seperti mana yang dia berdisiplin boleh makan ubat. Kerana takut kepada sakit itu melarat dan juga lebih kronik. Itu dia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bila mana ada nilai takwa, maka tuan-tuan lihat, amalan yang kita lakukan itu akan dapat suatu tahap yang namanya ikhlas semata-mata kerana Allah. Baik, kalau tuan-tuan tengok kan, natijah daripada puasa yang Allah Ta'ala perintahkan kita laksanakan pada setiap tahun tu apa dia? Natijah daripada puasa tak lain tak bukan, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut la'allakum takut. Dengan puasa itu mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Nah, sekarang kita habis puasa. Tapi tuan-tuan puasa tak? Sepanjang kita berpuasa dalam Ramadan yang lalu, yang lepas baru ni tuan-tuan, kita memang rata-rata telah dididik dan juga dikursuskan untuk jadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Tuan-tuan tengok contoh lah, kita siang hari tuan-tuan, walau duduk bersendirian di rumah, tak ada orang yang tengok tuan-tuan, kita berani nak makan. Alah, makan bukan tak tahu pun. Sekejap lagi kalau orang rumah balik tanya, bang mana makan yang kata tinggal tu? Tak tahulah, abang tengok cik tengok dah basi dah. Naknya bukan basi pun, dia basi kat dalam perut dia. Dia dah telan dah pun. Kalau dia nak kata kat orang rumah dia puasa, orang rumah dia percaya, kawan-kawan percaya. Tapi kenapa ketika mana dia bersendirian, dia tak berani buat semua? Dia tinggalkan makan dan minum. Disebabkan kerana ada
bibit-bibit takwa dalam diri, yakni dia tahu Allah sedang mengawasi segala tindak tanduk. Dalam Ramadan tuan-tuan, kita dididik untuk jadi hamba Allah Ta'ala yang bersifat wara'. Wara' ni apa tuan-tuan? Berhati-hati. Tuan-tuan bayangkanlah dalam bulan Ramadan, apa saja dia buat, tuan-tuan dia akan rujuk pada ustaz. Ustaz, kalau saya macam ni batal tak puasa? Kalau macam ni batal tak puasa? Kalau macam ni batal tak puasa? Dia tanya, tak berhenti-henti lah. Ustaz, kalau saya gosok gigi, contoh kata gosok gigi, lepas daripada azan subuh, contoh kata. Saya gosok, seketika mana lepas azan subuh lah. Jadi tertelan dan sebagainya. Batal lah. Dia nak risau tuan-tuan. Pasal tertelan. Saya nak tanya lah, di rumah saya kata, dia kata boleh yang kata nak rasa makanan ni, tapi kadar mana yang kata boleh rasa tu? Satu sudu ke, satu sudip ke, satu senduk ke, macam mana ke, satu mangkuk. Dia nak cerita, nak tanya je. Dia tanya tak berhenti lah tentang soal perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dia. Berhati-hatinya dia orang. Maka itulah bibit-bibit dan tarbiyah ataupun bunga-bunga kepada seseorang itu akan menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Maka sepanjang Ramadan itu kita dididik untuk jadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Kita sentiasa menjaga waktu kita. Tuan-tuan tengoklah. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan tanya siapa saja buat maghrib pukul berapa. Orang tahu tak? Subuh masuk pukul berapa. Dia tahu tuan-tuan. Subuh masuk pukul berapa, maghrib pukul berapa tuan-tuan. Masa sentiasa dijaga tuan-tuan. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka keluar daripada Ramadan sepatutnya kita membawa latihan itu untuk kita kekalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun dah tak ada puasa, walaupun dah tak ada yang kata tarawih dan sebagainya, tapi latihan itu membuatkan kita ini ada ciri-ciri ketakwaan kepada Allah. Maka itu yang perlu kita usahakan untuk menjamin amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab itu sifat orang beriman ni tuan-tuan, setiap kali habis dia melakukan ibadah, tak kira walaupun lepas Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang lain, maka suatu perasaan yang ada pada diri dia apa? Kebimbangan dan kerisauan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan mereka, bahkan amalan itu akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita rujuk dalam suratul Furqan pada ayat yang ke-23, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, ketika mana kami memperlihatkan amalan-amalan yang telah dilakukan di muka dunia dahulu, lantas amalan yang dilakukan itu kami binasakan dan hancurkan dia seperti mana debu-debu yang berterbangan. Ini suatu peringatan yang kita orang beriman perlu pegang dan perhatikan, juga kita awasi amalan kita. Sebab ada kategori orang yang dia beramal, bukan tak beramal juga. Contohlah kita ni dah lakukan amalan dalam bulan Ramadan. Kita dah buat puasa siang hari, malam pula kita qiyam. Setiap malam-malam Ramadan kita salat tarawih. Tak tinggal semalam. Quran kita khatam 2-3 kali. Sedekah, infak cukup banyak. Qiyam mulai pun banyak kita isi, tuan-tuan. Pendek kata, pengisian ibadah kita tu cukup banyak. Tapi satu perkara yang orang beriman patut risau dan khawatirkan, takut amalan yang dah dikerjakan itu binasa dan hancur seperti mana debu-debu yang berterbangan. Tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Baghawi, tuan-tuan, dia dalam Ma'alim At-Tanzil, tafsir beliau menyebutkan antara sebab amalan seseorang itu hilang dan juga hancur binasa yang Allah Ta'ala tak terima itu kerana apa, tuan-tuan? Kerana kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah Ta'ala, kerana mereka itu lakukan tanpa ada rasa ikhlas. Macam-macam, tuan-tuan. Orang buat ibadat ni, zahirnya kita nampak macam ibadat, tapi niat ibadat itu kerana kadang ada orang, tuan-tuan, dia sponsor berbuka puasa.
Niat dan harapannya supaya orang kenal syarikat yang dia ada. Orang tahu ni syarikat bagus pada dia. Dia nak nama. Dapat nak nama tu? Dapat. Macam tu tak? Dan ada orang dengan kadang-kadang dia baca Quran banyak sebab nak suruh orang pandang dia ni, alimnya ni dengan Quran. Tentang macam satu tempat saya dijemput tazkirah Ramadan tu. Ya. Bila sebut tentang bacaan Quran ni tuan-tuan, kita ni tuan-tuan kalau nak baca jadi imam kepada makmum di belakang kita tu menurut riwayat yang lain, tolong bagi tahu, jangan bagi orang kelang kabut. Ada satu tempat tuan-tuan, pastilah tuan-tuan. Ya. Tapi hakikatnya dia tak bagi tahu. Dia duk syok sedang jemaah sekalian, duk tukar-tukar riwayat bacaan itu. Ada sekali tu tuan-tuan, dia baca riwayat Ruwais. Riwayat Ruwais. Kita ni biasa riwayat Hafs. Dia baca riwayat Ruwais Al-Yaqub Al-Hadrami. Kita biasa dengar tak riwayat? Ini saya nak mendengar. Tuan-tuan pun akan pelik dengar. Dia bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kan pelik tu. Orang kat belakang tuan-tuan, habis rakaat tuan-tuan masing-masing tu tengok kita. Habis yang cuik-cuik ini kan, kata ini, imam ni syiah ke apa ni? Baca macam ni. Sedangkan ada riwayat. Ni dia tuan-tuan. Ya. Jadi sedang marah, bila mana waktu duduk minum sekali dengan imam, dia cakap ke saya kata tadi baca, dia kata, saya biasa banyak baca riwayat, dia kata. Jadi saya kata, kenapa tak bagi tahu? Dah berapa, harap orang faham dah. Betul dia cakap dengan saya apa? Ustaz tak kenal ke saya siapa? Dia kata, tak, rasa macam nak perasan. Saya biasa dekat dalam Instagram, Ustaz tak follow Instagram saya. Ada sedang jemaah sini. Ya. Allahu Akbar. Ada orang tuan-tuan, dia baca Quran kerana apa? Nak menonjolkan pengetahuan dia ataupun nak supaya orang kata, oh hebat dia ni, ilmu Al-Quran. Macam-macam. Nah, bukanlah baca satu riwayat tu, Allahu Akbar. Dia boleh duduk kata, kita Ustaz tak kenal saya tu, tapi Bilal memang mulut pisau lah. Dia kata, ingat semua orang kenal kau. Dia kiranya orang kata, mudah lagi lah kenal. Bilal tu main kau-kau. Pasal apa? Pasal itu kira anak jemaah. Apa ni, Korea juga kan. Jadi dia jadi imam itu. Ya, nak bagi tahu dia insta famous. Ya. Tapi hakikatnya tuan-tuan, tak perlu buat demikian. Kerana Allah akan mendatangkan kecelaruan kepada orang. Macam ya. Sebab ibadat ni zahir yang kita nampak macam dilakukan kerana Allah, tapi nama itu tu hanya macam benda yang boleh merosakkan. Sebab itu kata Al-Imam Bahawi tu kan, amalan itu boleh binasa disebabkan kerana apa? Kerana tidak ikhlas, nak menunjuk dan sebagainya. Bahkan kalau kita rujuk pula apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir, antara sebablah amalan seseorang itu hancur binasa disebabkan kerana apa yang dilakukan itu tidak apa yang telah digariskan oleh ilmu, iaitu oleh sunnah. Dianggap perkara yang dibuatnya benar dah, hakikatnya benda itu tidak ada nilaian di sisi Allah Ta'ala kerana tidak dicontohi melalui apa yang baginda Nabi SAW lakukan. Saya contohlah tuan-tuan, nampak zahir amalan baik dah, tapi hakikatnya tak ada nilai. Contoh, ketika mana satu Syawal, tiba-tiba dia nak batal puasa lah. Aiman dah datang rumah ni lepas ni semayang raya, minta maaf. Saya ni rasa rindu dengan Ramadan. Tak ada mak yang kata nak makan. Saya rindu puasa tu. Ni tuan-tuan. Nampak macam warak, macam baik semua. Ui, baguslah orang lain tak puasa, hang puasa. Tapi nilaian puasa tu tuan-tuan, dapat kebaikan dan pahala lah. Tak ada. Bahkan dapat dosa lah. Kerana hari tersebut dilarang untuk seorang puasa. Asbab kenapa? Dilakukan amalan tanpa didasari ilmu. Inilah penyebabnya kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, amalan itu Allah Ta'ala tolak dan binasa.
Akhirnya sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam suratul Mu'minun, pada ayat yang ke-60 tuan-tuan boleh rujuk, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana sifat orang mukmin ni bila mana dia mempersembahkan amalannya kepada Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, setelah mana mereka memberikan apa yang patut mereka berikan kepada Allah, dengan makna apa? Mempersembahkan pengabdian dia kepada Allah, iaitu amalan-amalannya, mempersembahkan salatnya, mempersembahkan sedekahnya, zakatnya, mempersembahkan hajinya, mempersembahkan puasanya, semua yang dipersembahkan itu, lantas kata Allah Ta'ala, wajilatun annahum, hati mereka itu rasa gemetar dan takut, ila rabbihim raji'un, kerana mereka yakin mereka akan bertemu dengan Allah Ta'ala, yang pasti Allah Ta'ala akan menilai satu persatu apa yang mereka buat. Bila turun ayat ini tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia bingung dan dia rasa tak faham. Lantas Sayyidatina Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasrifun, adakah mereka yang takut bertemu dengan Allah Ta'ala itu dalam hidup mereka pernah mereka itu minum arak ataupun mereka itu merompak harta benda orang lain, yakni mencuri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Siddiq, tidak wahai anak Abu Bakar, walakinnahum, akan tetapi mereka itu, kata Nabi SAW, alladzina yusallun, alladzina yasumun, wa yusallun wa yatasaddaqun, mereka itu adalah orang yang sembahyang, orang yang puasa, orang yang sembahyang, orang yang rajin bersedekah. Akan tetapi wahum yakhafun, yang membuatkan mereka khawatir dan takut bukan kerana dosa yang mereka buat, tetapi apa yang mereka takut, alla yuqbala minhum, yang mana amalan yang mereka lakukan Allah Ta'ala tak terima. Amalan yang mereka dah lakukan Allah Ta'ala tolak dan Allah Ta'ala tak terima. Lantas apa jalan yang mereka lakukan untuk memastikan amalan yang mereka lakukan itu Allah Ta'ala terima? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina yusari'una fil khairat, maka jadilah mereka itu dari kalangan orang-orang hamba-hamba Allah yang berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Pendek kata tuan-tuan, dia tidak pernah rasa jemu dan tak pernah rasa lelah dalam melakukan kebaikan dan ketaatan dalam hidupnya. Pendek kata, setelah kewajipan, kefarduan dia laksanakan, maka dia akan susuli kefarduan tadi itu dengan perkara-perkara sunat. Salat-salat yang wajib, ya, akan diikuti dengan salat-salat yang sunat. Puasa-puasa yang wajib akan dituruti dan diikuti dengan puasa-puasa yang sunat. Bahkan kalau tuan-tuan lihat, puasa setelah mana Ramadan itu, kita dituntut untuk berpuasa 6. Setelah mana puasa 6, tuan-tuan lihat kita berada di dalam bulan Zulqa'dah, yang mana termasuk daripada bulan-bulan haram, yang kita dituntut juga untuk berpuasa di dalamnya. Begitulah hakikat yang mana amalan setelah mana Ramadan itu, ya, bila mana kita ini selaku mukmin, sifatnya apa? Kita patut ada rasa khawatir kalau amalan kita tak diterima oleh Allah. Maka jalannya apa tuan-tuan? Sentiasa menambah amal kita. Itu Al-Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullah ta'ala pernah berpesan. Perkataan yang cukup indah. Dia kata, laisal aib liman labisal jadid, wa innamal aib liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan diukur daripada pakaian yang baru, daripada pakaian yang indah-indah. Tetapi Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, liman ta'atuhu tazid, dari segi betapa
amalan itu bertambah ataupun tidak. Kalau daripada sudut amalan kita tu mampu kita tambah baik dia, kita tambah nilai dia tuan, maka sidang jemaah itulah hari raya yang senang bagi kita. Itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ada ulama tuan daripada Pakistan. Saya tak pandai Urdu kan, tapi saya nak petik apa yang disebut daripada apa yang dinyatakan. Jadi kalau setiap hari kamu itu, dalam hidup kamu itu seperti mana hari-hari di dalam Ramadan, kelak kamu akan setiap hari berhari raya ketika saat kamu bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan, hari raya biasanya merujuk kepada kegembiraan, keseronokan, kesyukuran. Maka biarlah kita ni tuan-tuan berhari raya ketika saat kita ini menemui Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan kita yang diterima baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usahakan dengan cara apa untuk menjamin amalan kita diterima oleh Allah Taala, pastikan jangan pernah jemu beramal. Quran teruskan baca, sedekah sentiasa ulurkan, solat berjemaah lazimi. Buat baik pada orang sentiasa berterusan. Jangan hanya ketika mana di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni sidang jemaah yang dirahmati oleh sekalian memberikan muhasabah dan kesedaran untuk kita sama-sama memikirkan dan juga memuhasabah setelah Ramadan pergi, apa tindakan kita dan bagaimana bentuk amalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Masing-masing mengetahui kelemahan yang kita dah lakukan sepanjang Ramadan. Kalau kita tahu banyaknya kelemahan yang kita dah lakukan dalam Ramadan, maka tebus ia dengan amalan-amalan yang Allah Ta'ala masih berikan kita ini peluang dan ruang untuk lakukan ia. Banyakkan lagi amalan, buatkan lagi ibadat kita. Mudah-mudahan segala kekurangan dan cacat celah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak hancur binasa ketika mana di muka pengadilan Allah, iaitu di Yaumul Mahsyar kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekedar itu dahulu perkongsian kita pada malam ni. Yang baik itu hanya dari Allah tuan-tuan. Kurang dari kelemahan diri saya sendiri, mohon maaf tuan-tuan. Ada terkasar bahasa, tersilap kata, juga mengambil masa yang lebih daripada sidang tugas. Insya-Allah saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada pihak ahli jawatan kuasa Surah Al-Aziz kerana sudi memberikan saya ruang dan peluang pada malam ini untuk bersama-sama berkongsi secebit daripada ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya yang menyampaikan dan muslimin muslimat yang mendengar. Dan mudah-mudahan juga sidang jemaah manfaat itu akan berterusan sehingga mana kita bertemu dengan Allah Ta'ala sebagai satu pahala kebajikan yang berterusan, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan jazaa kepada semua yang sudi hadir pada malam ini, dan terutama sekali jawatan kuasa surah yang sudi memberikan saya ruang pada malam ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tangguh dulu majlis ilmu kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca kafaratul majlis suratul As dan kita tutup dengan doa, insya-Allah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.